Kita bincang jawapan. Okay, soalan yang pertama, Amira membeli 10,000 unit amanah saham yang bernilai RM1.55 seunit. Jika setahun kemudian dia menjual semua saham itu dengan harga RM1.70 seunit, hitung nilai pulangan pelaburan yang diperoleh Amira. So dia ada 10,000 unit. Okay, mula-mula beli harga RM1.55 seunit. Okay, so nilai pulangan pelaburan kita akan guna formula jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal darab dengan 100%. Okay, nilai pulangan pelaburan ataupun kita singkatan dia ROI, kita nilaikan dia dalam peratus. Sebab tu kena darab dengan peratus. Okay, 100% tu nak tukar kepada peratus. So jumlah pulangan bermakna dia adalah faedah bersih. Faedah bersih ni maksudnya keuntungan. Dah tolak dah semua duit yang dibeli, duit yang digunakan untuk tujuan lain. Tolak. So itulah baki akhir tu, faedah tu. So jumlah pulangan dia. Okay. So kita nak tengok macam mana selesaikan soalan ni kan, nilai pulangan. Jadi kita kena kira dulu modal awal. Okay, sebab kita nak nilai pelaburan awal. Jadi nilai modal dia adalah, okay, modal awal dia beli harga RM1.55. Okay, sebanyak unit dia 10,000 unit. So nilai dia kita akan dapat RM15,500. Okay, kemudian dia jual kan. Jadi hasil jualan tadi ataupun nilai nilai yang dia jual, dia jual RM1.70. Nilai dia adalah 17,000 lah. Okay. Okay, so keuntungan bersih. Keuntungan bersih maknanya hasil jualan tolak dengan modal awal. Okay, keuntungan sama dengan 17,000 tolak dengan nilai modal 15,500. Jadi kita akan dapat untung sebanyak 1,500. Okay, so kita gantikan dalam formula nilai pulangan ataupun ROI. So 1,500. Sebenarnya unit ni tak tulis pun tak ada masalah. Okay, bahagi dengan jumlah nilai pelaburan awal, maknanya modal lah. So modalnya adalah 15,500. Kata tak tulis. Okay, darab dengan 100. So nilai dia awak kira, awak boleh bunda kepada 2 tempat perpuluhan sekiranya perlu. So nilai dia 9.68%. Okay. Selain daripada cara ni, awak juga boleh kira. Okay, ada satu lagi kaedah. Kita dah tahu dah, dia beli dengan harga RM1.55. Dia jual balik dengan harga RM1.70. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh kira untung daripada harga satu unit saja. So untung untuk satu unit, kita akan tolak lah RM1.70 tolak dengan RM1.55. Dia beli kan. So kita akan dapat untung untuk satu unit. Okay, adalah 15 sen. So ini baru satu unit. Untung per unit. So kalau untung semua sekali, okay, jumlah untung darablah dengan 10,000. So 15 sen darab dengan 10,000. Awak akan dapat nilai dia adalah 1,500. Sama dengan ni. So kaedah ni bergantung pada soalan lah. Okay. So kalau yang ni, step seterusnya nak cari nilai pulangan tu sama dekat sini. Sama je. So yang penting adalah kita nak tahu berapa jumlah pulangan. Okay. Jelas
Soalan yang kedua. Soalan kedua. Pada tahun 2019, Q membeli saham syarikat bernilai RM5,000. Kemudian sepanjang tempoh pegangan saham itu, Q telah menerima dividen. Pada tahun 2020, setahun kemudian, Q menjual semua sahamnya, dijual balik semua. Dan dia dapat duit daripada hasil jualan tu RM7,000. So kita cari, hitung nilai pulangan. So kita nak cari ROI, nilai pulangan. So kat sini kita boleh kira. Dia beli RM5,000 modal. So keuntungan dia apa? Untung jualan, dia jual tadi kan RM7,000, jadi kita tolak lah. RM7,000 tolak dengan RM5,000. So kita akan dapat untung dekat sini RM2,000. Tapi semasa dia pegang saham tu, dia dapat dividen. Nilai dia 570. Itu juga keuntungan. Jadi jumlah keuntungan dia, ni untung daripada jualan mula tu RM2,000. So untung jumlah keuntungan, jumlah semua sekali. Jumlah keuntungan maksudnya RM2,000 tambah dengan 570. Dividen kita dapat, so kita akan tambah. So nilai dia akan jadi 2,570. Kemudian dah dapat dah nilai tu, kita gantikan dia. So ROI 2,570 bahagi nilai pelaburan awal. Duit yang mula-mula dia beli saham. Duit yang mula-mula dia beli adalah RM5,000. So per dengan RM5,000. Darab dengan 100. 100 tu 1% lah. Dapat jawapan dia 51.4%. Ini soalan seterusnya. Soalan ni panjang sedikit. Encik Ridwan membeli sebuah pangsapuri berharga RM180,000. So dia beli hartanah. Dia beli rumah. RM180,000. Ni modal dia. Dengan membayar 10% wang pendahuluan. So ini adalah deposit. RM18,000. Selepas 15 tahun, dia menjual pangsapuri itu dengan harga RM350,000. Beli mula-mula RM180,000, jual RM350,000. Ada untung kat situ. So jumlah pinjaman yang telah dijelaskan kepada bank adalah RM250,000. Ini yang dia dibayar. Dan dia ada lagi baki pinjaman bank yang belum lagi dijelaskan, iaitu RM90,000. Dalam tempoh tersebut, dia telah mendapat RM110,000 hasil daripada sewaan. So rumah yang dibeli tadi dia buat sewa. So sepanjang tempoh 15 tahun tu, dia dapat duit sebanyak sewaan tu RM110,000. Berikut adalah cas lain. Semasa urusan jual beli. Bila dia nak jual, dia akan kena bayar kos yuran guaman, peguam kan. Peguam yang akan uruskan, so kena bayar fee. Kemudian duty stamp. Kemudian commission agent. Kalau dia jual tu melalui agent, so kena bayarkan agent. So jadi soalannya, berapakah nilai pulangan pelaburan? So kita nak nilaikan nilai pulangan pelaburan, kita kira ROI kan. So kita kena tahu berapa jumlah keuntungan dia dapat semua kali. Jadi kita kena tolak. Kita akan tolak yang pertama keuntungan modal dulu. Keuntungan modal ni maknanya keuntungan yang dia dapat hasil daripada dia jual. So hasil jualan yang dia dapat dia jual tadi RM350,000. Kemudian kita kena tolak. Tolak dengan nilai mula-mula dia masa dia beli tu, nilai dia kat situ adalah nilai yang ini. Deposit.
Okay, tolak dengan deposit, tolak duit yang dia dah beli kat sini. Okay, tolak dengan 90,000. 90,000. Okay, ini 90,000. Okay, tolak dengan yuran guaman, tolak dengan duty stamp, tolak dengan commission agent. Okay. Dah. So dekat sini, kita akan tolak semua sekali. 80,000. Saya tak tulis unit lah. Okay, tolak 250,000, tolak 90,000, tolak 4,800, tolak 3,500, tolak 2,000. Okay, semua sekali kira awak akan dapat 31,200 ringgit. Okay. So jumlah pulangan. Okay, jumlah pulangan. Okay, sebab tadi dia kata dia ada dapat duit sewa. Okay, 110,000. Jadi kita kena tambah. Jadi tadi dapat potongan modal tu RM31,200 tambah dengan 110,000. So nilai dia adalah 141,200. Jadi untuk kirakan ROI, so 141,200 per dengan modal asal. Modal asal adalah 180,000 darab dengan 100. So nilainya akan dapat 78.4%. Okay. So kira dulu keuntungan modal. Cari jumlah pulangan dia dapat ataupun jumlah faedah dia dapat. Lepas baru gantikan ni dalam nilai. Okay, jumlah pulangan per dengan nilai modal asal darab dengan 100. Okay, ROI, okay, nilai pulangan pelaburan ni, unit dia adalah peratus. Okay. Soalan B, nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi pelaburan. Ini dalam buku teks ada. Yang pertama, keadaan ekonomi. Yang kedua, lokasi pangsa puri. Yang ketiga, situasi politik. Okay. Yang terakhir, musyarat sekali. Okay. Tandakan right pada pernyataan yang benar dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okay. Dalam buku teks dekat bahagian dalam buku teks pada muka surat 66. Okay, surat 66. Okay, dah dinyatakan, dia kata dekat sini, kalau tahap berisiko untuk hartanah, dia kata rendah. Okay. Untuk hartanah ni, dia boleh jadi risiko rendah, dia boleh jadi risiko tinggi. Risiko rendah atau tinggi tu bergantung kepada jenis hartanah. Jenis hartanah, lokasi dia mahal ke murah. Jadi dekat sini, saya nak KIV dulu soalan 1. Okay. Soalan 1 ni saya nak KIV dulu. So nombor 2, risiko pelaburan unit amanah adalah rendah. Risiko unit amanah adalah rendah, betul lah. Okay, kenapa risiko dia rendah? Sebab kita laburkan duit, contoh kepada unit amanah, ASNB kan. Kita ada orang profesional yang buat untuk kita labur duit yang kita tadi laburkan. So risiko dia rendah. Yang ketiga, pelaburan saham syarikat adalah bebas risiko. Bebas risiko salah lah. Bebas risiko maksudnya tak ada risiko langsung. Salah lah. Risiko dia adalah tinggi. Yang keempat, risiko pelaburan hartanah adalah lebih rendah berbanding dengan pelaburan dalam saham syarikat. Risiko pelaburan tanah adalah lebih rendah berbanding dengan pelaburan dalam saham syarikat. Yang ini betul. Tapi saya rasa soalan 1 dengan 4 ni saya nak kat IV dulu. Okay, ni jawapan sementara lah. Kalau perubahan saya beritahu. Okay. Soalan seterusnya, kelaskan jenis simpanan dan pelaburan kepada
berikut kepada tahap pulangan rendah atau tahap pulangan tinggi. Okey, kalau kita tengok dekat sini, pilihan jawapan adalah simpanan hartanah, simpanan tetap, saham syarikat. Kalau awak tengok dekat sini, kita akan ada dua jenis. Satu simpanan, ini simpanan, ini simpanan. Hartanah ni adalah pelaburan. Simpanan jenis ni akaun simpanan. Ini adalah pelaburan. Jadi kalau tahap pulangan rendah dengan tahap pulangan tinggi, pelaburan akan menghasilkan tahap pulangan lebih tinggi sebab kita laburkan duit. Kalau simpanan kita simpan. Walaupun kita simpan kat bank, kita akan dapat pulangan juga tapi dia lebih rendah berbanding kita laburkan duit kita. Jadi jawapannya nombor 5 ni, tak kisahlah 5 dan 6 ni jawapannya simpanan. Dan satu lagi adalah simpanan tetap. Okay. So nombor 7 dan 8 hartanah dan juga saham syarikat. Okay. Padankan jenis-jenis simpanan dan pelaburan yang berikut kepada tahap kecairan yang betul. So tahap kecairan adalah bila kita laburkan duit tu atau kita keluarkan duit kita nak ambil semula duit kita, adakah senang untuk kita laburkan, gunakan balik, untuk cairkan dia balik. Okay. So unit amanah, tahap kecairan dia adalah tinggi. So, tahap kecairan tinggi tu maksudnya senang, kita nak keluarkan duit. Okay. Hartanah, tahap kecairan dia adalah rendah. Simpanan tetap, fixed deposit, tahap kecairan dia adalah tinggi. Saham syarikat, tahap kecairan dia adalah sederhana. Dan last sekali simpanan, tahap kecairan dia adalah tinggi. Okay. So itu saja saya harap awak faham. Okay, ada soalan nak tanya? Ada nak tanya?